اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 65 baris atas sekali. Surat 65 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Rukun taubah. Rukun taubah 3 perkara. Rukun taubah 3 perkara. Yang mana pembicaraan taubah ini pembicaraan dalam ilmu tasawuf. Pembicaraan dalam ilmu tasawuf bicara taubah ni. Tetapi dalam kitab Pati Paridah ni selik sedikit pembicaraan taubah sebelum daripada membicarakan kematian. Sebab dalam kitab Pati Paridah ni pembicaraan terakhirnya adalah berkaitan dengan beriman dengan hari kesudahan, rukun iman yang kelima. Jadi pembicaraan beriman dengan hari kemudian ini bermula daripada persoalan mungkar dan nakir di alam barzah, nikmat dan seksaan di alam barzah. Jadi nak belum bicara bab kematian ni, dalam kitab Pati Paridah ni selik sedikitlah pembicaraan berkaitan dengan taubah. Kalau taubah ni kok dalam kitab Hidayatus Salikin lah. Kitab kita yang kedua tu. Dalam kitab Hidayatus Salikin, kitab yang kedua tu, kalau hok nipih kok muka surat 85 bawah sekali. Cuba tengok hok kitab yang kedua. Surat 85 bawah sekali kalau hok nipih. Kalau Hidayatus Salikin hok tebal, muka surat 221 kalau tebal. Hok tebal 221. Kalau hok nipih, muka surat 85 baris bawah sekali. Hok tebal 221. Jadi dalam kitab Hidayatus Salikin, kitab yang kedua ni dimasuk kepada Al-Babul Khamis Fit Ta'atil Batinah. Bab yang kelima pada membicarakan ibadah ta'at batin. Ta'at batin ni pembicaraan ilmu tasawuf. Yang mana dalam kitab Hidayatus Salikin, Al-Babul Awal fi bayanil aqidah. Ada kitab Hidayatus Salikin.
Hidayatus sadikin, petunjuk bagi orang yang menjalani jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salik ni orang yang menjalani jalan akhirah. Orang yang menjalani jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salik. Hidayatus salikin, petunjuk bagi orang yang menjalani jalan kepada Allah. Ini hidayatus salikin. Orang yang nak menjalani jalan kepada Allah ni, al-babul awal fi bayanil aqidah. Bab yang pertama, akidah. Nak salik, nak menjalani jalan akhirah, akidah yang pertama. Kemudian, barulah masuk kepada al-babus sani fit ta'ati zahirah. Bab yang kedua pada menyatakan ta'at zahir. Bab yang kedua ni panjang, bicara bab fiqh. Yang kita bicara sekarang ni bab tayamum. Tu bab yang kedua lah tu. Fit ta'ati zahirah, pada ta'at zahir. Tapi dalam kitab Hidayatus Salikin ni susung satu bab bagi orang yang menjalani jalan akhirah. Tapi nak susun bab ni kena berdasar pada ilmu. Jadi dalam kitab Hidayatus Salikin dia ada muqaddimah, pendahuluan bicara bab ilmu. Manakah ilmu yang memberi manfaat? Manakah ilmu yang wajib fardu ain kita mempelajari? Kemudian apabila kita belajar ilmu ni bertepatan dengan hak mana fardu ain, apakah kelebihan orang yang menuntut ilmu? Dia muqaddimah, dia cerita bab ilmu, manakah ilmu yang memberi manfaat. Kemudian dia datangkan ilmu mana yang wajib fardu ain kita mempelajari, dan kita ada salikin tu, jangan lupa. Fardu ain tauhid setakat mana, fardu ain fiqh setakat mana, fardu ain tasawuf setakat mana. Barulah apabila belajar ilmu menuruti hukum, apakah kelebihan orang belajar? Apakah kelebihan orang yang berilmu? Apakah kelebihan orang belajar? Apakah kelebihan orang berilmu? Nak dapat kelebihan belajar ni, belajar ikut susunan dia lah. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Kalau fardu ain tauhid tak belajar fardu ain fiqh, tak ada kelebihan. Berilmulah kita, alhamdulillah. Berilmulah kitanya. Fardu ain, ilmu apa? Ilmu fardu ain fiqh. Berilmu. Dapat tak kelebihan berilmu? Kalau ilmu akidahnya tidak, tak dapat kelebihan orang berilmu. Nak dapat kelebihan belajar, alhamdulillah Allah kurniakan ilmu. Nak dapat kelebihan orang yang berilmu, fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Sebab orang berilmu ni besar kelebihan dia. Dalam ayat Quran banyak cerita bab kelebihan ni. Cuma dah kita menyatakan bahawa banyak-banyak ayat. Satu ayat sudah memada bagi kita. Ayat mana? Ayat aku tidak baca semua itulah dalam wirid semayang. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Tu cukup dah. Nak cerita kelebihan orang berilmu. Dan Quran banyak. Ayat ni cukup. Tambahan pula ayat orang kita pandai. Hak kita duk baca dalam wirid semayang. Telah mensaksi oleh Allah Ta'ala bahawa tiada Tuhan malaikat ia malaikat Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Dan telah naik saksi oleh malaikat bahawa tiada Tuhan malaikat Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Dan orang yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu. Tengok. Lepas malaikat, Allah iring orang yang mempunyai ilmu. Itu kelebihan orang berilmu. Lepas malaikat tu, wal malaikatu wa ulul ilmi lalu dah. Tu kelebihan orang berilmu.
Orang beriman ni, orang berilmu yang naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Orang berilmu mana ni? Orang yang berilmu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berilmu fiqh sekalipun, berilmu tasawuf sekalipun, ilmu tauhid tak lulu, tak ada bicara. Tak ada bicara. Batulah nak dapat kelebihan belajar ilmu, alhamdulillah Allah kurniakan ilmu. Nak dapat kelebihan orang yang orang kena ilmu pula. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ini kata Idatus Salikin. Sebelum bicara bab yang pertama akidah. Bab yang kedua fiqh. Bab yang ketiga al-babus salis. Pada menyatakan menjauhi maksiat zahir. Ini maksiat zahirnya, maksiat mata, maksiat telinga, tu tujuan kata zahir. Bab yang keempat, bicara berkaitan maksiat batin. 10 sifat kecelaan. Bab yang kelima, pada membicarakan ketaatan zahir, ketaatan hati. Membicarakan 10 sifat kepujian. Bab yang kelima. Bab yang keenam, menyatakan kelebihan, menyatakan bab zikir. Nak zikir-zikir, torikoh ke apa semua, akidah kena comel. Fiqh ta'at zahir, melahir maksiat batin kena comel. Tasawuf membicarakan berkaitan dengan 10 sifat kecelaan, 10 sifat kepujian. Itu kena, ilmu kena beres, amal kena jaga situ. Barulah bab yang keenam, zikir. Ni tauhid atau ke mana? Mayabang fiqh pun tahu ke mana? Tasawuf pun tahu ke mana, taubah tahu ke mana, zikir tarikah dah. Sampai ke Tuhan cepat pula. Ini semua jalan tipu daya. Bukan Hidayatus Salikin itu kan petunjuk bagi orang yang menjalan akhirah, bukan. Dan kita Hidayatus Salikin ni bab yang keenam. Baru bicara bab zikir. Jadi dalam kita Hidayatus Salikin ni bab yang kelima. Pada menyatakan ta'at batin. Dimulai dengan yang pertamanya adalah al-faslul awal fi taubati. Bermula fasa yang pertama pada menyatakan taubah. Adapun taubah itu maka iaitu permulaan jalan bagi salik, yakni perjalanan orang yang hendak menjalani kepada Allah Taala. Taubah ni dan miftahus sa'adatil muridin. Taubah ni menjadi anak kunci kemenangan bagi orang yang murid, orang yang menghendaki menjalani kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubah lah. Tapi taubah syarat utamanya ilmu. Bab yang pertama akidah. Itu bab yang pertama akidah. Kena taubah dulu daripada pegangan-pegangan yang salah. Gi pada ta'at zahir, maksiat zahir, bab fiqh, abang taubah masalah zahir pula. Pergi kepada maksiat batin, riya, ujub, takabur. Ni taubah ni. Ni permulaan orang yang nak menjalani salik kepada Allah. Ni qada semayang buat ke mana? Dia berzikir cara dia. Dulu tinggal semayang banyak mana? Tapi yang waktu satu hal. Qada'in tauhid pun tak belajar, qada'in fiqh pun tak belajar, nanti sambil kemudian dok sebenarnya. Dok pun cerita saja je. Itu panggil apa? Zikir tariqah tanpa syariat. Ni banyaklah. Ramailah orang cari ni. Sebab apa? Mudah. Cepat sampai ke Tuhan, tertipu. Ni nak belajar fardhain tauhid, fiqh, tasawuf, nak faham ilmu molek. Tahu dosa dan pahala, bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dia ulang semua ni. Tanpa ilmu, tak ada. Syarat utama taubah, ilmu. Dia bukan syarat utama taubah, ilmu. Syarat utama untuk beriman dan beramal soleh adalah ilmu. Bukan taubah saja. Nak berakidah, ilmu. Nak bersembahyang, ilmu. Mana? Syarat amal kita, iman akidah dengan amal ta'at zahir batin, ilmu. Tak ada ilmu, tak ada.
Sebab tu saya sebut sebelum ni. Memanglah orang yang nak bertaubah ni dia cari masjid. Orang nak bertaubah dia akan cari masjid. Nak bertaubah selalu-selalulah dampingilah dengan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu betul lah tu. Tempat nak bertaubahnya mai ke masjid lah. Tempat di masjid jugalah orang baik-baik. Di masjid jugalah ada kuliah-kuliah agama. Maka nak bertaubah tempatnya masjid. Tapi terkadang di masjid ni orang baik-baik pada zahir. Tapi akidah baik ke tidak? Semayang baik ke tidak? Zahir baiklah. Masjid ni tak ada kenayak orang loh. Tak ada lah. Masjid ni. Selipar hilang tau. Oh tu dia tukar. Orang tua mata tak nampak. Oh tu bukan curi. Faham tak ni? Oh dia kata masjid selipar hilang. Orang tua dia naik pintu lain. Dia keluar pintu lain. Dia nampak selipar supeng dia. Dia pakar. Tak ada orang curi di masjid ni. Hak 5 waktu lah. Kalau hari Jumaat tu nak kata tu. Hak 5 waktu tak ada orang curi. Alah kadang-kadang selipar tinggal sebelah. Dah sebelah lagi. Regu dia waktu kalau sebelah lagi tu. Tapi jauhnya beza. Mana apa tu? Ya, sekarang ni dia ambil sebelah kita, sebelah dia. Kalau dekat-dekat tu munasabah juga. Dia ambil sebelah-sebelah. Ni kadang-kadang macam mana boleh tukar? Tu mata lah. Tak ada orang nak curi. Orang duduk masjid orang baik-baik. Tapi akidah baik ke tidak? Semayang baik ke tidak? Semayang tak betul. Zanbun kabir. Dosa besar. Pada syaratnya meninggalkan sembahyang. Baiknya di mana? Hati riya, ujub, takabur. Pada ni. Dengan kesombongan, hura-hara masjid, baiknya di mana? Zahir je lah, nampak baik. Yang waktu lekat berjemaah. Siapa jadi gitu tu? Di masjid ada kuliah ilmu, tak baik apa lagi. Ilmu tauhid ada ke tidak? Ilmu fardhu semayang ada ke tidak? Ilmu tasawuf ni ada ke tidak? Main duduk ceramah, baca tafsir, baca hadis, baca sirah. Gitu je, duduk main di masjid. Sirah, sejarah. Suka dengar. Tapi itu kan fardu ain. Dapatlah tauliah. Dapat tauliah. Mudahnya dapat tauliah. Lepas tu nak mengajar apa? Tanya. Nak mengajar sirah, dia kata. Mengajarlah ilmu tauhid, ilmu fiqh. Saya tak berpandang mana waktu dia awak. Lepas tu, nak mengajar macam mana? Boleh tauliah pula. Boleh tauliah, nak ngajar apa? Ngajar sirah, dia kata. Ambil buku-buku, baca sejarah, sahabat, gitulah. Lepas tu saya katalah ke dia, ngajarlah ilmu tauhid, sifat 20, ngajar bab semayang, bab taharah. Dia kata tak berani, dia kata saya waktu tu tak berapa boleh mana, tapi nak ceramah je. Ni. Pandai ni. Dia sendiri pun tak lepas. Lepas tu macam dengar orang lain yang tukang dengar tu. Punah lah. Dia pun punah, orang ramai pun punah. Ni. Pada ni pengajaran. Maknanya ada kuliah tu pula tauhid macam mana, fiqh fardhu ain macam mana, tasawuf fardhu ain macam mana. Dah ada masjid lah tempat orang yang pergi apabila nak bertaubah. Masjid lah. Tapi masjid tu kalau diatur oleh mereka yang jahil agama, jahil agama lah. Kalau yang mengatur itu tidak jahil agama, pasti tidak akan susun molek. Ilmu pertama, ilmu tauhid. Dan kita ada tu salikin kita ni. Ilmu yang kedua, ilmu fiqh. Ilmu ketiga, ilmu tauhid. Susunan kita ada tu salikin kita. Dan itulah susunan kita Minhajul Abidin. Itulah susunan kita Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Itulah susunan dia. Bukan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ni kitab, ni jarang lah. Orang biasanya baca Minhaj je. Imam Ghazali dua lah. Hak besar dia nya. Hak masyhur. Minhaj dengan Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin,
Tapi Ihya Ulumuddin ni dia panjang. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, bicara ilmu dah kitab Ihya Ulumuddin 7 bab. 7 bab. Dah kitab Ihya Ulumuddin. Bicara adab, orang mengajar, bicara adab, orang belajar. Ada ni. Bicara adab. Orang sebut Imam Ghazali, tapi adab dan kitab Ihya mereka tak pakai. Kadang-kadang baca kitab Syairus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dari kitab Ihya Imam Ghazali juga. Sama dengan Datuk Salikin ni, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Sama juga, bicara juga adab orang mengajar, adab orang belajar. Adab mengajar ada 17, adab orang belajar ada 7. Orang mengajar ni dia hendaklah dia kena tegur orang daripada ilmu belajar ilmu fardu kifayah sebelum selesai belajar fardu ain. Ini adab orang mengajar ni. Kelas kami ni, kelas tinggi-tinggi dah ni, kelas khususi ni. Hak baru-baru ngaji kelas fardu ain lah. Contoh, kalau ada jerembung kelas yang lain, itu adab orang mengajar. Tapi terkadang dia orang ngaji pula. Dah kalau gitu kok kita letak orang lah pitu nak periksa. Masuk kelas saya ni fardu ain lepas ke tak? Dah kenapa pula gitu? Kamu ajar fardu ain ke tidak? Tak. Kenapa kamu nak ajar fardu ain? Ni. Baca kitab Minhaj. Adab Ghazali susun dalam kitab. Baca kitab Ghazali. Adab yang dalam kitab Ihya ke, dalam kitab Syairus Salikin ke, tak pakai. Dia ada 7 bab dalam kitab Ihya Ulumuddin ni cerita bab ilmu. Lepas habis bab ilmu, 4 bab bicara bab akidah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Permulaannya 4 bab bicara berkaitan dengan akidah. Habis bicara akidah barulah pergi pada taharah, pergi pada sembahyang dan kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Awal kitab Ihya 7 bab bicara bab ilmu. Kemudian 4 bab bicara bab akidah. Kemudian masuk bab fiqh pula, taharah, bab sembahyang. Itu Ihya Ulumuddin. Dan Imam Ghazali dalam bicara bab ilmu, Imam Ghazali datangkan 3 ilmu yang tercela pada syarak. 3 ilmu. Ilmu yang pertama ilmu sihir, ilmu yang kedua ilmu nujum, atau jelas. Ilmu yang ketiga, mana ilmu yang ketiga? Dia mendalami ilmu yang halu-halu. Dia belajar tasawuf, hak hakikat-hakikat, hak sir-sir, hak asrar-asrar. Tetapi ilmu-ilmu as-sahab fardu ain ni dia tak belajar. Mazali kata fahuwa mazmumun fi haqqi. Ilmu ni tercela pada hak dia. Ini banyak sekarang ni. Ambil tasawuf hakikah tinggi-tinggi, fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf, dia tak peduli. Ini Mazali kata ayat ini ilmu yang tercela. Contoh Mazali kata kata allumi daqiqil ilmi qabla jaliliha wa khafiha qabla jaliha. Dia pergi belajar ilmu yang halu-halu. Ilmu kasar-kasar fardu ain tak peduli. Ilmu yang tersembunyi-tersembunyi, hak terang-terang fardu ain tak peduli. Ni. Mari-mari baca kitab hikam, baca kitab Adul Nafi, baca kitab hikam, tempat tu tauhid fardu ain ada ke tak? Fiqh fardu ain ada ke tak? Tasawuf fardu ain ada ke tak? Tak ada. Tu tercela kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini kalau jalan Imam Ghazali sungguhlah jalanan Imam Ahlussunnah Jemaah dalam ilmu tasawuf. Bukan orang yang memperalatkan nama Imam Ghazali, bukan. Hak Imam Ghazali sungguh. Tapi nak cerita kitab Ihya ni, tauhid dulu, fiqh, tasawuf, itu susunan dia. Itu susunan. Kalau dalam kitab ada Salikin, comel susunan dia tu. Barulah bicara bab sifat kecelaan, barulah bicara sifat kepujian yang pertama, taubah. Baru bicara bab taubah. Nak bicara bab taubah ni, orang yang kena dosa dan pahala. Orang yang kena dosa dan pahala. Dosa pahala akidah mana? Dosa pahala zahir fiqh mana? Dosa pahala hati mana? Barulah pergi pada bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali dosa yang pertama, dosa akidah.
Lepas tu saya sebut sebelum ni dah. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali bahagikan dosa dua. Satunya dosa usuluddin, satunya dosa furu'uddin. Dosa usuluddin, dosa tapak agama, yang pertamanya pegangan yang kafir, kena bertaubah. Yang keduanya pegangan yang berdosa besar, pegangan Mu'tazilah. Boleh pergi kepada dosa furu'uddin, dosa cabang agama. Dosa cabang agama ni termasuklah dosa tinggal semayang, dosa tinggal puasa, dosa berjudi, dosa minum arak, dosa riak, dosa ujub, dosa takabur. Itu dipanggil dosa furu'uddin, dosa cabang agama. Tapi sebelum nak bicara dosa cabang agama, dosa usuluddin dulu bertaubat. Dosa usuluddin Imam Ghazali pecah dua. Satunya hak kafir. Orang Islam tapi berakidah yang kafir. Barulah pergi kepada dosa usuluddin, pegangan yang dosa besar, pegangan Mu'tazilah. Ada ni. Ini hak dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau tidak, tak ada taubah. Bayangkan duduk masjid lama mana dah duduk masjidnya. Masjid lama mana dah. Tiba-tiba berpegang perkara jahat, bukan kodok kodak. Oh tu tak ada benda lah. Ada benda lah tu. Ada ni. Ini realiti ni. Ini saya biasa duk cerita lah, jadikan pengajaran molek. Pembicaraan perkara jahat, kodok kodak, share sama grup-grup masjid. Share grup masjid, bukan grup memancing. Bukan grup apa lagi? Grup motor, grup kereta, dia banyak grup kan? Grup sekolah rendah, grup sekolah menengah, bukan. Share sama grup masjid. Perkara jahat, kodok kodar, gempok. Lepas tu? Dia masjid ke mana? Akidah sesat. Dia masjid ke mana? Rokok sujud macam mana? Puasa, pergi Mekah, macam mana akidah seumpama tu? Hak jahat bukan kodok kodar. Tak ada benda lah. Inilah berpunca daripada kejahilan ilmu yang pertama, fardhu-ain tauhid. Berpunca daripada masjid sendiri tak ada ilmu yang pertama ni. Ini besar ni pada pihak berkuasa kerajaan lah. Pihak berkuasa agama. Pihak berkuasa agama. Masjid di bawah pihak berkuasa agama. Kuliah di masjid macam mana? Ada tak ilmu fardhu-ain tauhid? Kalau tidak kok, kita semua masyar belaka lah. Masyar belaka. Lagi besar tanggungjawab, lagi besar pangkat, lagi besarlah pertanyaan di pada masyar. Besar pangkat, besar tanggungjawab, disusun molek kuliah ilmu. Banyaknya pahala dia boleh. Disusun molek ilmu. Dipastikan masjid di bawah jagaan dia, fardhu-ain tauhid mesti ada. Disusun, dia tolong cari guru yang mengajar, disusun. Selama mana kuliah tu berjalan dan orang boleh berakidah sebenar dengan kuliah yang disusun, banyak itulah pahala dia boleh selama-lamanya. Dia susun mulai kuliah fardhu-ain tauhid, dia susun. Alhamdulillah. Ahli jemaah tepat tu berakidah dengan akidah yang sebenar. Pahala besar berpunca daripada kuliah ilmu disusun. Orang yang susun tu boleh pahala sepenuhnya sebagaimana hak ramai-ramai boleh pahala tu. Hak ramai-ramai boleh pahala tu. Mu pahala mung. Tak jakit pahala. Dia ramai-ramai tu boleh ke dia belaka pahala. Faham tak? Oh ni akidah dia comel, pahala dia sendiri. Oh ni akidah dia comel, pahala dia sendiri. Tak jakit pahala ni. Oh ni akidah dia comel, pahala. Tapi orang berakidah comel mari mana? Mari daripada kuliah ni. Kuliah ni mari mana? No, dia susun. Hak susun ni sebanyak mana pahala ramai-ramai boleh, dia boleh belaka ke dia. Ada ni. Dah orang berakidah betul lama mana? Selama tu dia boleh pahala walaupun dia mati dah. Faham? Tapi kalau yang diberi tanggungjawab tidak menunaikan tanggungjawab, kuliah banyak, kuliah tauhid tak ada, tempat tu berakidah-akidah yang salah, dia tidak menunaikan tanggungjawab. Yalah, tanggungjawab besar, pangkat besar, untung besar, lepas tu tak kena raya.
Dosa yang besar, muflih. Begitulah. Ke mana? Ginilah contoh-contoh. Orang nega besar. Orang nega besar. Kalau berjaya macam mana? Oh, kaya raya dia. Tapi kalau tak berjaya? Lari tak ada duduk kapung lah. Hutang keliling pinggang. Oh, tapi kalau dia berjaya? Tak ada orang lain dah. Dia kaya sekali. Tapi kalau tak berjaya? Samalah ni. Dia tanggungjawab, pangkat dia besar. Tanggungjawab dia besar. Kalau dia berjaya, dia lah paling kaya sekali. Pada masyarakat, dia lah paling banyak kali pahala. Tapi kalau dia tidak menerima tanggungjawab, gitulah. Kita orang bawah je. Orang bawah ni, untung sikit-sikit. Kalau rugi pun, kodok-kodok. Gitulah. Orang nega kecil kan. Orang nega kecil. Kedai rocik gitu je. Boleh jadi kaya. Budak makan je. Tapi kalau ni tak berjaya, tutup kedai, tak jadi kena lari daripada kapung, tak rugi mana pun. Tu level kita lah. So, kalau orang yang berkenaan susung ilmu molek, banyak mana dia boleh pahala. Tetapi terkadang di masjid pun yang atas bukan orang yang berilmu. Yang di atas pun terkadang setakat ada kuliah sahaja. Janji 7 malam Jumaat pun ada kuliah. Bagus masjid dia, meriah. Kuliah tiap-tiap malam. Tidak ada satu malam pun yang tidak ada kuliah. 30 malam, 30 kuliah, 30 penceramah yang asing-asing. Ikut pandai kamu lah mai nak ceramah apa pun. Tak ada tauhid satu malam pun. Kalau ada pekah pun sekali sebulan. Ada tasawuf pun sekali sebulan. Dari 30 malam, penceramah. Allah. Import luar-luar. Belanja besar-besar. Tapi mana fadha'in tauhid pekah tasawuf? Tak ada tu. Tak ada ni. Tak ada bicara taubah, tidak ada. Nak bicara taubah, ilmu yang pertama. Nak kenal dosa pahala yang paling besarnya, dosa pahala akidah. Bawa lagi pada apa dia rukun taubah. Yang pertama, taubah terlebih dahulu. Taubah daripada dosa. Kenal dosa molek. Kemudian, apakah dia rukun taubah? Di akhir zaman gitulah. Nampak nak ke agama tapi bukan jalan agama. Rukun taubah pun tak kenal, faham-faham. Sekarang ni banyak orang ceramah, taubah perbanyakkan istighfar. Taubah perbanyakkan sembahyang sunat taubah. Taubah bangun malam menangis minta ampun dengan Allah. Itu tu sunat belaka, itu bukan rukun taubah. Lepas tu bangun malam nak menangis, nak minta ampun dengan Allah. Ampun daripada dosa apa? Dosa apa nak minta ampun? Dulu tak semayang, sekarang semayang. Dah tak semayang, dosa besar. Sekarang semayang, jahil ilmu fadha'il fiqh, panggil semayang ke? Jahil ilmu fadha'il akidah, panggil semayang ke? Bangun malam menangis. Tu bohong belaka. Belajar fadha'il molek, lepas tu bangun malam minta ampun dengan Allah. Tu je cara dia. Dah kalau nak bangun malam, baguslah. Tapi siang hari belajar fadha'il tauhid, fiqh tasawuf. Itu dia nasihat orang nak bertaubah ni. Balik pada ilmu fadha'il tauhid, fiqh tasawuf. Bangun malam menangis tu bohong. Bangun malam menangis minta ampun dengan Allah, akidah salah. Bangun malam menangis minta ampun dengan Allah, semayang tak betul, dosa besar. Bangun malam menangis minta ampun dengan Allah, hati riak, wujud takabur. Ni, apa ni? Bangun malam menangis, siang hari belajar fardu ain. Itu cara dia. Ni dak ni sekarang ni. Sebut kata taubah, bangun malam gitu je. Belajar, tak peduli. Tu nasihat yang salah gitu. Nasihat yang salah. Dan nasihat molek, nasihat dalam kitab Minhajul Abidin. Nasihat agama, ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Itu nasihat agama. Ilmu dan ibadah. Nasihat bangun malam saja,
Tak nasihat ilmu, itu bukan nasihat yang sebenar. Sebab itulah ilmu fardhu ain tauhid pekota soni ini mandatori. Oh ni kena sebut, kena ulang, kena sebut, kena ulang. Fardhu ain tauhid pekota tasawuf. Tak belajar ni dosa besar. Tak ada taubah-taubahnya. Hak ni bukan orang mari masjid setahun sekali bulan Ramadan ni. Hak berjemaah ni waktu pun terkadang mengekali jahil fardhu ain tauhid pekot tasawuf. Hak mari tahun setahun sekali Ramadan saja tu sama telah lah. Tak peduli ilmu pun waktunya. Hak ada di masjid dah ni. Tempat taubah mari ke masjid. Tapi macam mana dengan ilmu? Ilmu tidak disediakan. Ada kuliah ikut suka. Untuk halwa telinga sahaja. Mana? Oh ni memang sakit lah. Ni memang sakit. Kalau orang dia nak terasa, memang dia terasa lah. Tapi tak apalah. Kita terasa atas dunia. Jangan sakit di hari akhirah. Jadi, mana dengar ustaz tu cerita pedih tu kena atas kepala tu. Tak apalah kena atas kepala, atas dunia. Bertaubat segera. Ikut jalan molek. Nah, kalau kena di hari akhirah macam mana? Dan memang ada majlis ustaz macam mana tempat kami. Susah molek lah. Orang tak pakar. Hak kami kata. Kena pergi pandangan molek lah. Lantik jadi jatuh kuasa. Tapi tak pakar. Bubuh kita je pakar huria je. Lepas tu ada juga. Kita nak sangat dia kata. Tapi nak cari siapa? Hak ngajar fardhu ain tauhid. Ni kalau kau duduk bandar-bandar besar macam Kuala Lumpur. Jumpa saya ni SU ustaz, SU masjid. Tapi saya nak ustaz sebut tu fardhu ain tauhid pekot tasawuf. Cuba kau ustaz cadang siapa kawan ustaz di Kuala Lumpur tu yang kita boleh lengkapkan tiga tu. Saya kata saya tak ada kawan di Kuala Lumpur, saya orang Terengganu. Di Kuala Lumpur tak ada kawan kata. Kita Kuala Lumpur pun tak kenal. Tak kenal mana nak pergi sana semari orang kata situ daerah tu tak tahu lah kitanya. Dia nak. Dia nak dia kata. Tapi nak cari siapa? Dia pun tunjuk lah. Ni kuliah kami 30 malam ni tengok banyak ceramah. Banyak ceramah. Lepas tu, tu ada tu. Ada tauhid tu. Ada tauhid kita boleh tengok kita jawi. Ustaz tak tahulah siapa yang kira dia tu. Ada jemaah dia kira. Dia baca je ustaz tak urang pun. Pulak dah. Tak nak macam mana? Dia nak tapi apa kata? Tak ada tenaga. Lepas tu wallahualam lah kata. Dah ada saya tengok dalam tu senara tu. Adalah kita tauhid. Tapi baguslah tak ada dah. Dah dia kata. Sekejap je. Kejap je habis. Kejap je habis dia kata. Tak tahu apa benda dia kata. Dia tak urang pun. Lepas tu macam mana? Lah. Kalau saya sebut dahulunya, tak boleh nak turut. Hidup pondok, ayah kitanya. Rakaman FB je lah. Rakaman FB je. Orang sekarang ni. Itu je jalan dia je. Rakaman FB ni, mana-mana guru yang mengajar, wa imma baba di fotoni ke apa ke, langit terbuka. Ambil peluang tu je lah. Sekarang ni, orang sekarang, berilmu orang sekarang ni. Hak baba fotoni tu, mereka istiqamah. Mereka dengar semua, alhamdulillah. Ada ni. Itu jalan dia. Sebab apa? Sebab langit terbuka. Sempit kot jalan ni, luah kot jalan, apa dia? Langit, media sosial apa panggil. Dah kot masjid ni, payah nak cari tenaga, kot tu je lah. Biar kenal dosa dan pahala. Barulah bicara berkaitan dengan taubah. Apa dia rukun taubah pula? Baru lagi pada rukun taubah. Istighfar sunat pada banyak tapi bukan rukun taubah. Selain sunat taubah sunat, semuanya sunat taubah tiap-tiap malam, tapi itu bukan rukun taubah. Tapi selain sunat taubah ni bukan dalam keadaan kita tengah qada sembahyang fardu. Kalau kita tengah qada sembahyang fardu, tak ada sembahyang sunat taubah tu, sebab itu sembahyang sunat taubah. Sekarang ni sembahyang qada yang wajib.
Jangan tinggal sembahyang qada yang wajib kena sembahyang sunat taubah. Itu nak cerdik sangat. Sembahyang sunat taubah ni mana? Orang yang sedang taubah daripada dulu tinggal puasa. Boleh sembahyang sunat taubah. Bukan orang yang sedang qada sembahyang, tinggal qada rukun taubah yang wajib, pergi sembahyang sunat taubah. Itu dah kena sangat. Jadi istighfar perbanyak. Itu hukumnya sunat. Ni hak rukun taubah yang wajib. Rukun taubah 3 perkara. Pertama, berhenti maksiat yang ia kerjakan. Ikhlas dia panggil. Berhenti. Tengah-tengah buat, bertaubah. Itu bukan. Itu nak panggil taubah. Yang pertama, kena berhenti maksiat tu. Ada ni? Dia panggil ikhlas. Berhenti daripada maksiat yang ia kerjakan. Ada ni. Kalaulah konon-konon bertaubah dalam keadaan mengekali dosa yang sama, itu Nabi kata kal mustahzi'u bi rabbi, seperti kal mustahzi'i bi rabbi. Kal mustahzi'i bi rabbi, seperti orang yang memperolok-olokkan akan Tuhan. Ya Allah, ampuni dosa ya Allah. Sedang-sedang buat dosa. Tak main orang panggil. Yang pertama, tinggal. Kalau maksiat tu tinggal semayang, jadi berhenti daripada tinggal semayang. Kalau maksiat tu tinggal semayang, rukun taubah pertama, berhenti daripada tinggal semayang. Faham? Berhenti daripada tinggal semayang. Berhenti daripada tinggal semayang. Sekarang, maksiat yang ia taubah adalah tinggal semayang. Rukun taubah yang pertama, berhenti meninggalkan semayang tu. Tinggal semayang tu maksiat, berhenti tinggal semayang tu. Mana apa? Jangan tinggal semayang lah maknanya. Berhenti daripada tinggal semayang. Dan tinggal semayang tu maksiat. Mana apa ni? Jangan lagilah tinggal semayang. Ada ni. Itu rukun taubah yang pertama. Cuma hak berkaitan dengan taubah ni, kalau pandangan Imam Ghazali, dia dosa furu'uddin ni dia buat selevel. Ada? Dia buat dosa selevel. Selevel dengan makna bukan hanya meninggalkan satu-satu maksiat, kena tinggal belaka maksiat yang selevel. Sekarang contoh-contoh, dia nak bertaubah daripada maksiat makan riba. Contoh, dia nak bertaubah dari dosa maksiat makan riba. Dia kena tinggal belaka. Makan riba dia kena tinggal, makan rasuah dia kena tinggal. Dia kena tinggal belaka selevel-selevel tu. Bukan kata dianya riba pun dia terbabit, rasuah pun dia terbabit. Dia nak tinggal satu-satu, tak boleh. Dia tinggal belaka hak selevel tu, yang seumpama tu. Dia ada terbabit dengan riba, dia ada terbabit dengan rasuah, dia ada terbabit dengan makan hak orang secara zalim. Dia nak taubat ni, dia kena tinggal belaka waktu. Bukan ambil sesa, tak boleh. Ada ni. Dia kena tinggal dosa-dosa yang dipanggil dosa yang selevel lah. Dosa yang selevel. Ada ni. Dia tinggal semayang, tinggal puasa, zakat tak bayar. Dia nak bertaubat ni, hak tu kena tinggal belaka tu. Dengan bahawa, jangan lagi tinggal semayang, jangan lagi tinggal puasa, jangan lagi zakat tak bayar. Tak memada taubah, sekarang ni saya ambil sedululah. Berhenti daripada maksiat tidak puasa. Sekarang saya puasa dah. Tapi hak tinggal semayang tu saya tak boleh berhenti lagi hak tu. Tak boleh taubat. Padahal sebab apa hak tu seleba je tu. Padahal sama je kan. Semayang rukun Islam, puasa rukun Islam, bayar zakat rukun Islam. Jadi nak bertabah dari dosa tu kena tinggal belaka tu.
Dengan bahawa sekarang semayang, sekarang puasa, sekarang zakat kena bayar. Dia kena berhenti daripada maksiat-maksiat yang seumpama. Kalau kata nak meninggalkan maksiat, mengumpat, tinggal belaka. Mengumpat pun tinggal, memfitnah pun tinggal, maki hamu pun tinggal. Hari itu tinggal belaka. Bukan tinggal satu-satu dok. Boleh panggil orang yang bertaubat. Kalau kira tu dosa lain-lain, tinggal semayang dosa lain, tinggal puasa dosa lain, zakat tak bayar, tu dosa lain. Tapi dikira dosa yang seumpama dia panggil. Dosa yang seumpama. Jadi kena tinggal semua dosa, dosa yang seumpama tu. Bukan hanya tinggal sekarang ni puasa saja, semuanya dok. Kena tinggal puasa pun berhenti, tinggal sembahyang pun berhenti. Mana ni? Maksiat-maksiat yang seumpama tu. Okey, yang sedarajah lah dipanggil. Maksiat yang sedarajah. Jadi kalau bicara ba'ati kok, bukan hanya bertaubah daripada riak, kena taubah dari riak, taubah daripada ujub, taubah daripada takabur, taubah daripada hasad. Tu sebab apa? Dia sama je. Dia sama je. Mana bukan kata berhenti daripada maksiat ni boleh pilih satu-satu dok. Dia kan sama je kan. Riak dosa besar, ujub dosa besar, takabur dosa besar, hasad dosa besar. Kenapa tu? Kena seiring. Berhenti belaka. Riak pun berhenti, ujub pun berhenti, takabur pun berhenti, hasad pun berhenti. Ada. Dia kena tinggal maksiat yang seumpama. Itu pandangan Al-Ghazali lah. Setengah pandangan ulama asing-asing lah. Nak seretok belaka, tak mampu gitunya. Kan ada orang kan, ada satu. Gitulah. Satu. Hak maksiat tu lah sebab dia maksiat yang berasingan. Tinggal semayang, dosa lain. Tinggal puasa, dosa lain. Zakat tak bayar, dosa lain. Berhenti daripada maksiat yang dikerjakan, masing-masing lah. Alhamdulillah sekarang ni, dia puasa dah. Semayang malas lagi. Kena tekan khas semayang pula. Lepas tu macam mana dengan taubah daripada dulu tak puasa? Sebab sekarang ni dia tinggal dah daripada tak puasa tu. Dia berpuasa dah sekarang. Lepas bahagian puasa. Tapi semayang tak lagi tu. Berdosa besar lagi dianya. Itu pandangan yang lain pula. Tak ada orang yang seumpama tu. Dia kena, sikit. Hak maksiat yang dia kena berhenti tu. Hak rukun taubah yang pertama. Kedua, azam, cita-cita yang putus. Tidak mahu mengerjakan dosa itu, tidak akan mengulangi kembali. Dia tidak akan mengulangi, cita putus di hati. Tidak akan mengulangi kembali hak maksiat yang sama selama-lamanya. Itu azam di hati. Sampai masa dia mengulangi kembali. Itu bicara dah minggu lepasnya. Pandangan ahli sunnah wal jamaah, dia mengulangi dosa itu kembali. Tidak membinasakan, tidak membatalkan taubah yang terdahulu. Dah kalau azam bulat di hati tidak akan mengulangi kembali, kenapa jadi buat pula? Bohong azam tu. Tidak ada orang boleh bohong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui. Kalau azam bulat di hati tidak akan mengulangi, Allah Ta'ala mengetahui lah. Dia betul-betul azam bulat. Cukup rukun taubah, Allah Ta'ala terima. Ini taubat ni bukan taubat dengan orang. Kita taubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Benar ni. Sebab itulah berlaku pula dosa kemudian. Dosa baru yang wajib taubat baru. Taubat yang dahulu tu
tak terbatal. Itu di sisi ahli sunnah wal jamaah. Adapun Mu'tazilah, taubat molek-molek dah. Azam bulat di hati molek-molek tidak akan mengulangi. Betul-betul dah. Tuan terima dah taubat dia. Tuan terima dah taubat dia. Sah dah taubat dia. Tuan terima dah taubat dia. Buat pula. Buat pula. Bukan kata hak buat pula tu berdosa. Hak lama tu mari semula dosa. Ada ni. Mu'tazilah. Kuat dia dah Mu'tazilah ni. Sungguh dah. Sekarang, dia taubat betul benar dah. Rukun taubat cukup. Sah taubat dia. Tuan terima dah taubat dia. Tiba-tiba buat pula dosa yang sama kemudian. Bukan kata buat pula tu dosa, tu saja yang berdosa. Hak terima dah tu, hak sah dah tu, mari semula dosa tu. Kena taubat pula sekali lagi. Baru sungguh tau. Buat pula. Taubat dah dulu, mari semula. Reject balik. Hak sah, hak tahu terima tu, dah dosa mari semula. Batal balik. Binasa balik taubah yang terdahulu atau Mu'tazilah. Ada ni. Ahli sunnah dah. Mengulangi dosa yang sama, tu dosa baru, taubat baru pula. Gitu je lah. Sebab apa? Sebab kita orang lemah. Tapi masa taubah sebelum, azam putus di hati ni tidak akan mengulangi. Jadi pula, tu kata kita lemah. Itu dosa yang baru, taubat pula. Taubat, buat pula. Taubat lain pula. Buat pula, taubat pula. Sentiasa bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je lah. Macam azam tak bulat tu. Azam bulat tak bulat, Allah Ta'ala maha mengetahui. Kalau dia tinggal maksiat, dia berhenti dah maksiat, dia tinggal. Tapi di hati dia tidak ada azam, tidak akan mengulangi. Akan datang ni, mungkin buat semula. Makna apa ni? Belum lagi cukup rukun taubah. Tak ada lagi rukun taubah yang kedua. Dia maksiat dia tinggal dah. Rukun taubah yang ketiga di hadapan tu menyesal di hati dia kerana mengerjakan maksiat. Tapi ada tak azam di hati tidak akan mengulangi? Duk kapung boleh lah. Nanti pindah balik di KL buat pula pun kali. Tak ada rukun taubah yang kedua. Tak panggil taubah lagi. Sebab tak ada azam di hati tidak akan mengulangi. Dia tak ada azam di hati. Tak ada ni. Dia tinggal ada maksiat tu. Dan di hati dia pun menyesal. Kerana dahulu dia mengerjakan maksiat. Tapi di masa akan datang macam mana? Ada tak azam di hati tidak akan mengulangi? Tak ada azam dan tidak akan mengulangi. Tak panggil taubah lagi. Pada ni. Contoh-contoh ni. Dia duduk kelupu dulu. Kepala duduk tudung orang perempuan. Balik kapung. Dia pakai tudung. Mana apa dia? Dia telah meninggalkan maksiat. Dedah aurah. Dia pakai tudung comel. Menyesal tak di hati. Masa duduk bandar tu. Aurah dedah tu berdosa. Menyesal. Lepas tu macam mana pakai tudung ni? Nak pakai selama-lamanya? Tengok dululah. Tengok perkembangan dululah. Kalau balik ke lupa semula. Kalau tak kena dengan cara buka balik. Kalau tak kena taubat lagi lah. Tak ada taubat. Sebab apa? Tak ada azam di hati. Tidak akan mengerjakan dosa yang sama. Azam tu. Putus tidak akan mengulangi. Kemudian rukun-rukun taubah ni kesemuanya kerana Allah. Kalau berhenti maksiat, kenapa? Kerana orang ramai duk tengok kena berhenti yang malu kat orang Ada ni. Tu tak kita taubat tu. Dulu kuat main nombor ekor. Dah sekarang ni main nombor ekor lagi. Dok dah lah. Kenapa dok? Dah kedal nombor ekor tak dok dah. Payah nak pergi cari jauh-jauh. Berhenti juga tu. Tapi bukan kerana Allah. Tu tak kita taubat. Berhenti kerana Allah. Azam dia takkan mengalami kerana Allah.
Kenapa berhenti dah maksiat? Habis duit dah. Nak joli macam mana? Ada duit dah. Tak kita taubat juga. Sebab berhenti daripada maksiat bukan kerana Allah. Kerana tak ada duit. Kerana malu kepada orang. Kerana malu ke orang. Malu kerana cucu. Anak besar-besar dah tu. Bercucu dah. Jadilah malu ke cucu. Dia pun berhenti buat maksiat. Kenapa? Kerana malu ke cucu. Tak kita taubat. Berhenti kerana Allah. Menyesal kerana Allah. Apa kita taubat? Menyesalnya lah. Apa menyesal? Kerana orang tahu belaka dah. Bocor rahsia. Malulah dianya. Menyesal sangat-sangat buat maksiat. Kenapa menyesal? Kerana malu orang tahu. Tak kita taubat. Dia tinggal maksiat kerana Allah. Azam tidak akan mengulangi kerana Allah. Rukun taubat yang ketiga. Menyesal kerjakan dosa kerana Allah. Baru panggil taubah. Baru cukup rukun taubah. Ada ni. Ialah terkadang boleh terhenti maksiat. Kenapa? Kerana tua. Bila tua terhenti maksiat. Tapi berhenti tu kerana Allah ke? Kerana tak ada member dah. Member hak sama-sama buat maksiat tu mati dah. Tak ada dah pindah lain dah. Maka dia pun terhenti dari maksiat. Itu tak kita taubah. Mana rukun taubah ni? Kerana Allah. Baru dipanggil, barulah sah menyempurnakan rukun taubah. Mana berhenti maksiat pun kerana Allah. Azam dia tidak akan mengulangi pun kerana Allah. Menyesal kerana mengerjakan maksiat pun kerana Allah. Ketiga, menyesal kerja dosa itu dengan sungguh sesal. Dan inilah menyesal ni rukun taubah yang terbesar sekali. Nabi bersabda, at-taubatun nadamah. Nabi kata, bermula taubah ialah menyesal. At-taubatun nadamah. Bermula taubah ialah menyesal. Jadi seolah-olahnya menyesallah satu-satunya kurung taubah. Tidak. Tapi menyesal adalah mu'zamu arkani taubah dia panggil. Rukun taubah yang paling besar. Macam Nabi bersabda ginilah. Al-hajju arafata. Nabi kata. Nabi kata, Al-hajju arafata. Bermula haji ialah wukuf di Arafah. Wukuf je haji. Lepas tu, tawaf, se'ek. Mana pula tu? Sebab Nabi bersabda, Al-hajju arafata. Bermula haji ialah wukuf di Arafah. Mana apa ni? Wukuf di Arafah, rukun haji yang paling besar. Maksudnya gitu. Atau batun nadamah. Bermula taubah ialah menyesal. Kenapa? Kerana menyesallah rukun taubah yang paling besar sekali. Wallahu a'lam.